tujuannya adalah untuk memberi penjelasan ataupun memberi pengetahuan kepada para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan penempatan bagi sesi persekolahan 2022. Jadi kami berharap para pelajar dapat menumpukan perhatian, mendengar penjelasan yang akan cikgu berikan kemudian dan mendapat manfaat daripada kelas dalam talian pada pagi ini. Jadi kelas pada pagi ini akan dibahagikan kepada dua bahagian ataupun dua sesi. Sesi pertama, cikgu akan memberi penjelasan tentang bagaimana para pelajar menjawab kertas soalan mata pelajaran bahasa Melayu. Dan juga bentuk-bentuk soalan yang akan diuji dalam peperiksaan penempatan kali ini. Dan sesi yang kedua, sesi yang kedua akan dikendalikan oleh Cikgu Onglan dan beberapa orang pelajar dari senior, dari sekolah, dari menengah atas Jadi ada aktiviti aktiviti bahasa aktiviti bahasa. Kami berharap pelajar-pelajar dapat manfaat baik dalam sesi penjelasan peperiksaan ataupun dalam aktiviti bahasa nanti. Okay. Jadi cikgu mulakan penjelasan tentang peperiksaan yang akan peperiksaan dalam mata pelajaran bahasa Melayu yang akan dijalankan pada 17 Oktober 17 Oktober dalam talian dalam talian. Cikgu kongsikan PPT. Nampak PPT cikgu? Nampak tak apa yang cikgu kongsikan? Ada? Yes, nampak. Ya, terima kasih cikgu. Ya, inilah peperiksaan penempatan bagi tahun 2022. Mata pelajaran bahasa Melayu. Cikgu bertanggungjawab dalam mata pelajaran ataupun subjek bahasa Melayu. Cuba kita perhatikan apa yang terkandung dalam mata pelajaran ataupun kertas soalannya bahasa Melayu. Maaf nanti cikgu teruskan. Ya. Inilah bahagian-bahagiannya yang terkandung dalam kertas soalan mata pelajaran bahasa Melayu. Itu bahagian A, ada soalan objektif. Soalan objektif bahagian A. Bahagian B yang akan diuji dalam bahagian B ialah peribahasa. Bahagian C ialah bina ayat. Jadi kertas soalan bagi mata pelajaran bahasa Melayu ini terbahagi kepada bahagian A, B, dan C. Jadi semasa kamu mendapat kertas soalan, pastikan ada ketiga-tiga bahagian ini. Jadi apa yang terkandung apa yang akan diuji dalam soalan objektif. Kamu perhatikan objektif. Soalan objektif ini ada 40 soalan. Okay, 40 soalan bagi soalan objektif. Jadi soalan yang akan diuji termasuk petikan kefahaman. Okay, petikan kefahaman. Jadi satu petikan akan disediakan. Jadi pelajar, kamu baca Anda baca petikan ini dan selepas itu menjawab soalan-soalan yang disediakan. Maksudnya untuk menguji daya kefahaman para pelajar. Baca petikan, lepas itu jawab soalan. Yang seterusnya ialah soalan-soalan berkenaan dengan tata bahasa. Jadi tata bahasa yang pernah para pelajar belajar di sekolah rendah dari tahun pertama hingga tahun yang ke-6. Bahagian tata bahasa merangkumi misalnya kata hubung, kata sendi nama,
penjodoh bilangan, kata perintah, kata seru, kata tanya, kata ganda, ya, kata ganti nama diri, imbuhan, antonim dan sinonim dan sebagainya. Jadi semua ya jenis tata bahasa yang pernah pelajar belajar ya di sekolah rendah. Inilah cakupannya ya bagi bahagian tata bahasa. Jadi seterusnya akan cikgu tunjukkan ya, soalan-soalan yang pernah diuji pada tahun-tahun lepas. Jadi pelajar-pelajar juga boleh cuba ya menjawab soalan ini. Okay. Jadi akan cikgu tunjukkan ya. Contohnya ya, misalnya. Boleh buat persediaan ya, pelajar-pelajar. Nanti cuba kamu jawab. Misalnya lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling tepat. Kamu harus memilih sebab ini merupakan soalan objektif. Jadi kamu harus memilih jawapan yang paling tepat. Ya, mungkin ada jawapan yang agak serupa, tetapi yang mana lebih tepat, itu pilihlah jawapan itu. Contoh yang ayat yang pertama, soalan yang pertama. Rumaina bersorak terlalu kuat. Nah, apa yang perlu diisi? Suaranya serak. Di sini A, sehingga. B, tak kalah. C, setelah. D, supaya. Jadi apa yang sepatutnya? Jawapan mana yang paling tepat? Yang harus kamu pilih. Rumaina bersorak terlalu kuat. Bagaimana apa? Kita hubungnya ke semua jawapan ini. Ya, kita menguji ya, kefahaman ataupun penguasaan para pelajar tentang kata hubung. Jadi para pelajar boleh ya tulis jawapan yang kamu pilih A, B, C atau D dalam ruang komen. Ada tak siapa yang sudah cuba? Ada pilih A, B, C atau D? Ada siapa yang sudah cuba? Boleh kamu cuba tulis ya. Ya, jawapannya apa? Apakah jawapannya? Sudah dapat? Ya, jawapannya A, ya tak? Jawapannya A. Sehingga Rumaina bersorak terlalu kuat. Sehingga suaranya serak. Jawapannya A. Ya, kita perhatikan soalan yang kedua. Nikmati ketupat dan lemang yang disediakan oleh nenek. A, jawapan A, jemput. B, tolong. C, jangan. D, minta. Jadi ini menguji apa? Ini kata perintah ya tak? Kata perintah. Ayat perintah ya. Ayat ini ayat perintah. Jadi kata perintah yang perlu diisi. Apakah jawapan? A, B, C atau D? Ya, sudah tentu jawapannya A ya tak? Jawapannya A. Jemput, nikmati ketupat dan lemang yang disediakan oleh nenek. Ya, misalnya pada hari raya, ya tak? Jadi, kamu dijemput untuk dia menikmati ketupat dan lemang yang disediakan oleh nenek. Ya. Ketiga, penjual itu sedang berat seekor ayam yang hendak dibeli oleh pelanggannya. Jawapan A, menimbang. B, mengira. C, menghitung. D, mencatat. Penjual, ya, penjual ayam yang di pasar. Ada pelanggan datang membeli. Jadi penjual ini apa yang harus dia buat? Berat ayam itu. Baru tahu ya berapa harga ayam itu ya tak? Jadi jawapannya apa? Jawapannya yang ini menguji apa? Menguji imbuhan ya tak? Imbuhan ya, menimbang, mengira, menghitung, mencatat. Jadi menguji ya, imbuhan awalan Jadi jawapannya jawapan A ya tak? Jawapan A. Ya. Penjual itu sedang menimbang
A. Menimbang berat seekor ayam yang hendak dibeli oleh pelanggannya. Sudah 3 soalannya yang ditunjukkan. Soalan seterusnya. 4. Banyak harta yang musnah dalam kejadian banjir kilat itu. Perkataan sinonim bagi perkataan musnah ialah sinonim ialah kata sama erti, ya tak? 同义词，对吗？同义词 sinonim, ya. Kalau antonim itu 反义词, ya tak? Jadi kita menguji, ya, sinonim bagi perkataan musnah. A. Binasa, direput. C. Hanyut, dibasah. Dalam kejadian banjir kilat, ya, banjir yang datang dengan apa? Mendadak, ya, mendadak. Jadi harta sudah musnah. Sudah tentu perkataan yang sinonim dengan perkataan musnah ialah ialah binasa, semua rosak. Hartanya semua sudah rosak, ya, sudah binasa. Itulah ya jawaban A. Kelima, Siti sedang membaca buku cerita. Jawapan disediakan A, mereka, B, kami, C, dia, D, saya. Jadi soalan ini menguji kemahiran kata ganti nama diri. Ya, kata ganti nama diri Siti. Siti ialah orang yang ketiga. Ya, Siti ialah orang yang ketiga. Jadi mereka ialah kata ganti nama diri ketiga, tetapi jamak. Banyak, ya, mereka. Lebih daripada satu. Kami ialah kata ganti nama diri yang pertama. Kami, woman. Tetap, itu taman. Tidak, itu woman. Si, dia. Dia lah kata ganti nama diri ketiga juga. Tapi tunggal, seorang. Di, saya, kata ganti nama diri pertama juga. Ini juga seorang. Ya, tunggal juga. 这个也是一个人的我，这是他一个人的。但是这个是我们，对吧？就是他们。Jadi Siti hanya seorang saja. Jadi jawabannya tidak. Ya, kita gunakan yang jamak, ya, mereka dan kami tidak. Ini jamak, 这是多数的。这两个是一个人的。Jadi jawabannya bukan C. Kalau bukan C, D. Ya tak? Yang mana satu? So, tentu bukan saya. Kerana Siti. Ya, jawabannya C. Dia membaca buku cerita. Ya, kita memberitahu. Ya, Siti sedang membaca. Dia membaca buku cerita. Jawabannya C. Kena rambut Lokman. Bagaimana keadaan rambut Lokman? Setelah bangun daripada tidur, dia baru bangun daripada tidur. Bagaimana keadaan rambutnya? Yang ini menguji apa? Remeh temeh, huru hara, kacau bilau, kusut masai. Ini menguji kata ganda, ya tak? Ya, kata ganda yang berirama, yang bunyinya berubah. Ya, remeh tukar menjadi temeh. Ya, yang ini berirama. Huru tukar menjadi hara. Tidak, kacau bilau, kusut masai. Ya. Jadi bagaimana keadaan rambut Lokman? Adakah remeh temeh? Remeh temeh maksudnya perkara yang kecil-kecil saja, ya, yang kurang penting. Tidak, ya, yang kurang penting, perkara-perkara yang tidak penting. Jadi remeh temeh. Huru hara dan kacau bilau ini menunjukkan keadaan yang tidak tenteram, ya, yang tidak aman, ya, tidak damai, ya, tidak tenteram. Itu huru hara ataupun kacau bilau. Jadi kusut masai menunjukkan yang tidak terurus, ya tak? Ban si kacau, memang kusut masai. Ya, 很乱的。这个乱跟这个乱是不一样的，对吗？呼噜哈拉跟kacau bilau，那个是指局势很乱，动荡，OK 但是kusut masai指的是你可以指思绪很乱，你的头发很乱，ya, itu kusut masai. Ya, jadi rambut. Kita pilih kusut masai, bukan huru hara ataupun kacau bilau. Ya, jadi jawaban kita ialah D. Inilah contoh-contoh, ya, soalan bagi
tata bahasa. Oke, contoh-contoh ya soalan bagi tata bahasa. Seterusnya bahagian B, beri bahasa. Jadi beri bahasa ini terbahagi kepada beberapa bahagian ya tak? Ada peribahasa perumpamaan misalnya. Ya, bahagian jenis yang pertama ialah perumpamaan. Seperti bagai au dengan tebing, seperti anjing dengan kucing. Yang ini semua pernah kamu belajar ya tak? Kalau perumpamaan kita mula dengan perkataan bagai, seperti ya, umpama, itu ya, merupakan golongan perumpamaan. Ya. Yang kedua, bidalan. Ya, golongan bidalan. Misalnya sediakan payung sebelum hujan. Ya, ya, sediakan payung sebelum hujan. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Biasa kita dengar tak? Ya, bidalan ini 就是积少成多啊。pepatah 这是一种格言啊 ，OK， 谚语那种格言。Bagaimana acuan? Begitulah kuenya， 有其父必有其子，对吧？就你做糕你用acuan那个模那个模具，对吧？你用什么模具做那个糕就什么形状，对吗？你用方形的就变成方哦，用圆的就做成圆的咯。bagaimana acuan? Begitulah kuenya， 就是我们常说的有其父必有其子哈。hendak 1000 daya， tak hendak 1000 dalil。你要的话呢，你就有很大很大的力量，对吧？hendak 1000 daya。你不要的话， tak hendak 1000 dalil。你不要的话，你就有1000个借口，1000个借口你做不成。但是假如你想要的话，你就有1000分的力量去做好一件事情。Oke, khususnya yang keempat ya, jenis yang keempat itu simpulan bahasa. Ya, biasanya simpulan bahasa ini terdiri daripada 2 patah perkataan, itu disebut simpulan bahasa. Oke, 2个字的就是simpulan bahasa ya. Misalnya berat tulang, buah tangan, anak emas, murah hati dan sebagainya. Jadi dalam bahagian B ya, beri bahasa, soalan yang akan diuji, ya, yang akan diuji termasuk ya, perumpamaan, bidalan, pepatah, simpulan bahasa, ya, termasuk semua, ya, semua jenis. So tentu kesemua beri bahasa ini ya telah kamu belajar, ya, kamu belajar. Nah, kita perhatikan contoh ya. Ya, contohnya pertama. Pelajar cemerlang itu digelar apa? Digelar oleh kawan-kawannya kerana dia sentiasa membaca buku. Cikgu ingin memberi penerangannya pada bahagian ini. Kamu cuba beri perhatian ya. 同学要注意这个部分因为这个部分跟前面的soalan objektif 不太一样，因为这个是isi tempat kosong， paham tak？ 要mengisi tempat kosong， 这个是要填。把这个句子填满，填充，有一个填充。但是因为这个是在线上作答的 ，OK， 那基本上假如你在线下作答就没有问题，你只要把这个答案写在你的答案纸上就可以了。但是因为这个在线上的，但是它又不像刚才的那个有选择 A、B、C、D 的，这个不是这个要你填。所以你在线上作答的时候要留意这个部分当你看到这个题目出现这样子的时候，你要来到这个空格这里，OK， bahagian kosong tempat kosong ini，OK， bahagian tempat kosong ini， 这个空格，你要点这个部分，kamu klik， paham tak？ kamu klik， setelah kamu klik， jawabannya akan muncul， akan keluar。你点了之后，让你选的答案就会出现在这个空格里面，它会出现的。出现了之后。你就点选你要的那个，明白我的意思吗？它不像刚才的A、B、C、D 的，明白吗？好 ，A、B、C、D 你就选 A 或者 B 或者 C 或者 D 嘛。但是这里不是这样子，明白吗？它不会出现 A、B、C、D 在下面的，你要点这个部分你要点这个部分你点了之后，答案就会就是有选择就会出现在这里，可能3个4个你就点哪一个你要的，明白吗？jadi kamu harus memberi perhatiannya dalam bahagian ini. 你点这个tempat kosong， 你 klik，
Faham tak? Okey, mungkin akan keluar buah tangan, ya, ataupun kaki 5, kaki ayam, dan sebagainya. Jadi, so tentu jawapan ini kerana dia suka membaca buku. Jadi ada satu simpulan bahasa, ya, yang menggambarkan, yang menerangkan orang yang suka membaca. Disebut apa? Disebut ulat buku, ya tak? So tentu dalam pilihan, ya, yang disediakan di bahagian ini ada, okey? Ada jawapan, ada ulat buku, misalnya ada ulat buku, ada buah tangan, ada kaki ayam, ada cakar ayam. Kamu pilihlah mana-mana, ya, mana satu jawapan yang betul, ya, yang tepat. Okay, faham, ya? Soalan yang kedua, sejak berjawatan tinggi, Encik Eric tidak mahu pulang ke kampung halamannya. Jadi kita akan pilih, ya, kita akan isi tempat ini dengan satu peribahasa yang dapat menggambarkan, ya, kelakuan Encik Eric, ya, yang dapat menggambarkan, ya, kelakuan Encik Eric. Yang Encik Eric ini setelah dia berjawatan tinggi, dia sudah naik pangkat, ya, dia tidak mahu pulang ke kampung halaman. Dia sudah lupa, ya, dia sudah lupa orang-orang tua, ya, kawan-kawan ataupun sahabat handai, ya, yang ada di kampung halaman. Sebab dia sudah berjawatan tinggi, dia sudah menjadi kaya. Jadi perbuatan yang sedemikian kita gambarkan, ya, kita gunakan satu peribahasa yang sesuai. So, ya, sama juga kamu klik, no, 你还是点这个地方，然后答案就会出现3个或者4个，你就选一个是正确的，你就点，paham tak? Okay? Ya, jadi yang sudah tentu orang, ya, yang mempunyai sikap ataupun kelakuan, ya, yang tidak tahu mengenang jasa atau budi orang lain, disebut apa? Disebut seperti apa? Seperti kacang lupakan kulit. Itu tentu, ya, jawapannya seperti kacang lupakan kulit. 就是忘恩负义的人，忘恩负义的。好，ketiga, Fatimah memiliki kemahiran memasak seperti ibunya, Puan Nora. Kata pepatah, Fatimah 她有像她妈妈她的母亲Puan Nora 的这个 kemahiran 是 memasak。Puan Nora 非常这个，她的厨艺非常的好，厨艺非常的好，所以 Fatimah 是她的女儿，给她的女儿，她也像她妈妈一样，memiliki 这个 kemahiran， 然后她也像她妈妈一样有很好的厨艺，她像她妈妈，对吗？像刚刚我们不是说过了吗？有其父必有其子，有没有一个itulah， ya， 这个就是有其母必有其女，对吗？就像妈妈。所以 bagaimana acuan begitulah kuenya, tidak? Ali menabung sebanyak 50 sen sehari, wang simpanannya akan menjadi banyak pada suatu hari nanti. Sudah biasa, ya, kita tahu tak? Kalau kita menyimpan, ya, kita menabung, ya, wang walaupun sedikit, ya, sehari hanya 50 sen sahaja, tapi Ali tahu, ya, Ali faham, wang simpanan akan menjadi banyak pada suatu hari nanti. Mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian. Yang 50 sen ini akan menjadi mungkin RM50, RM500, ya, RM5.000. Jadi peribahasa yang sesuai, ya, diisi di sinilah, kerana sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. 对吗？积少就会成多，虽然一天是50 sen 而已，但是50 sen 的很多天以后就会变成5块钱，5 ringgit，变成50 ringgit, 500 ringgit, 对吗？jadi inilah kita isi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itulah bahagian peribahasa. Okey, bahagian peribahasa. Yang bahagian seterusnya, bahagian C, membina ayat. Jadi kata-kata yang disediakan termasuk kata nama, okey, 有名词，要叫你去名词 ataupun kata kerja 可以是动词， kata adjective 它可以是形容词，它也可以是就是这些词都可以的，都可能的，OK， 可能是名词，可能是动词，可能是形容词，好，misal contoh
Tulis satu ayat bagi setiap ya kata kerja di bawah ini supaya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan bahasa. 所以你要注意读这个这个arahan 这个提示就是tidak boleh menambahkan imbuhan ya. 假如没有 imbuhan 的，你就不可以加 imbuhan。tidak boleh menukar imbuhan， imbuhan 已经给你了这个 membersihkan mekan。对吧？你就不可以换的，你不可以变成 kebersihan 的，对吧？你不可以把它换成 kebersihan， 它要 membersihkan 就是 membersihkan， 不可以换成 kebersihan， 对吧？这个 menyapu 你不可以换成 penyapu 的，可以这样menendang 就是 menendang， 你不可以换成 ditendang， OK menunggang 就是 menunggang， OK 就用这样的这个当然这些都是kata kerja 因为用 imbuhan me 嘛，对吗？imbuhan me 有 me 有 mekan 有 akhirat 这个 apitan 有前后的，你就必须按照前后你不可以把一个删掉明白吗？这个没有后面的没有，这个不是 apitan， 这个是 awalan， 这个是 awalan， 这是 awalan， 你不可以把它加的。Okay? 所以 tidak boleh menambahkan imbuhan dan juga tidak boleh menukarkan imbuhan。Okay? 你不可以把这个当成是 peribahasa。假如 peribahasa 里面有出现这样的字的话，你不可以用那个 peribahasa okay, 作为你的造句。像这个 membersihkan mudah ya nah misalnya para pelajar sedang membersihkan kawasan sekolah ya menyapu saya menyapu lantai menendang Ali dan kawan-kawannya menendang bola di padang menunggang Pak Ali menunggang motosikal ke kebunnya itu ya, jadi kamu ayat yang kamu banner itu ya, ayat yang kamu buat itu harusnya gramatis, yang berkualitas, oke, gramatis. Dan bannerlah ayat yang ringkas dan mudah sudah, jangan yang berbelit-belit ya, 不需要造很长的句子的，懂吗？只要它是lengkap的就可以了它是合乎文法的就可以，有 subject 有 predikat， OK。Harap ya jangan buat ayat yang panjang-panjang yang berbelit-belit nanti banyak kesalahan 你就会太长的句子有时候你的错误更多，知道吗？所以只要是完整的、简单的就可以了不用把它想成太复杂，知道吗？不要把它想成太复杂来这里做一些提醒我不晓得为什么有人可以画我的画面呢？为什么有人可以画老师的画面呢？请问这是什么？为什么可以？你可以用我的东西。好，请同学专注OK， 不要随便在这个画面上写东西或者画东西因为你这样会干扰老师或者是其他同学的听讲请同学合作peringatan ya， 这里要提醒一些同学一些事情的OK， masa menjawab 1 jam， 每一份卷子的作答时间是1个小时的 ，OK， 1个小时好， pastikan Anda mendapat kertas soalan yang betul dan lengkap。好，请注意因为这是线上考试，你拿到了那个链接之后，你点进去，确保你的卷子是当天要考的卷子了，知道吗？像你今天这节课要考国文。你就要确定你拿到的卷子是国文卷子，因为链接有时候很难说OK， 会出一些错误然后它是完整的、lengkap的baca arahan dengan teliti sebelum menjawab， 很重要的每一份卷子都是一样，请同学读好指示才作答，不要拿到卷子就作答，你可能会你旧有的一些经验不一定是符合OK 你现在这一份卷子的。知道吗？不要拿你过去的考试的经验来这个用在你今天要作答的这份卷子上。每一份卷子上面都会有阿拉罕，都会有指示，请注意OK， 请跟着那份卷子的指示去作答，这样才不会出现一些错误Setelah selesai menjawab semak jawaban dengan teliti sebelum dihantar。OK， 好，你做完了之后，请检查一下你是不是每一题都作答了semak。OK， 尤其是在线上考，
明白吗？哈，OK，它不是纸本哈，可以在线上考，你可能会不会漏掉一些啊？另外一个就是很重要的，就是你一旦提交了，你就没有办法拿回来，因为每一个人每一份卷子，他只可以提交一次，就只有一次的机会，提交了就没有，你就不能拿回来的，明白吗？好，提交就是提交了，所以你不要说提交了之后你才后悔，哇，我好像没有做对那个，我好像没有怎么样，OK，所以要避免，明白吗？好，OK，ya. Selamat menjawab ya. Nah, jadi penjelasan cikgu sampai setakat ini, cikgu mengucapkan ya selamat menjawab dan semoga berjaya ya dalam peperiksaan ini dan berharap ya kita berjumpa pada tahun 2022. Okay. Jadi tamatlah sesi yang pertama dan sesi yang kedua akan dikendalikan oleh beberapa orang ya, 3 orang pelajar dari sekolah menengah Pifong. Ya, dipersilakan. .老师善谦说他按钮不到哈，同学们稍等一下 ，OK。善谦，你 OK 吗？可以。好的，Selamat sejahtera cikgu dan para pelajar. Baiklah adik-adik sudah mendengar sedikit penerangan tentang cara-cara untuk membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan penempatan yang akan dijalankan tidak lama lagi. Untuk sesi aktiviti yang seterusnya, kita akan menjalankan 2 aktiviti, yaitu sesi kuis dan nyanyian daripada Jane. Nama saya Tan San Chen, pengacara untuk aktiviti hari ini. Ini kawan saya Jane. Hai adik-adik, nama saya Jane yang datang dari SM2I. Dan ini kawan saya Ivan. Nama saya Ivan Chua dari kelas SM2 Ren. Ivan akan bersama-sama mengendalikan kuis dengan saya. Semalam, kita telah menyambut Hari Malaysia. Oleh itu, kuis yang akan diadakan ialah kuis kemerdekaan berkenaan dengan kenegaraan. Adik-adik yang tahu jawapan kuis tersebut boleh memberikan jawapan anda di ruang komen. Adakah kamu semua bersedia? Okey, baiklah. Marilah kita mula kuis tersebut. Sila ambil perhatian. Kita teruskan soalan pertama. Bendera Malaysia dikenali juga sebagai A. Jalur Cemerlang, B. Jalur Gemilang, C. Harimau Melaya, D. Harimau Selatan. Ya, pandai. Jawapan iaitu B. Jalur Gemilang. Kita teruskan ke soalan kedua. Siapakah yang mencipta bendera Malaysia? A. Hamzah Mohamad, B. Mohamad Hamzah, C. Ashad Abdullah, D. Syed Hamzah. Ya, terdapat banyak menjawab B, yaitu B. Mohamad Hamzah. Kita teruskan ke soalan ketiga. Berapakah jalur yang terdapat dalam bendera Malaysia? A. 13, B. 14, C. 15, D. 12. Ya, yaitu B, yaitu 14. Kita teruskan ke soalan keempat. Apakah bunga kebangsaan negara kita? A. Bunga orkid, B. Bunga ros, C. Bunga raya, D. Bunga matahari. Ya, adik-adik sangat pandai, yaitu C. Bunga raya. Kita teruskan ke soalan kelima.
Lagu kebangsaan Malaysia ialah A. Negeriku, B. Negaraku, C. Bangsa Johor, D. Keranamu Malaysia. Baik, iaitu B. Negaraku. Kita teruskan ke soalan ke-6. Apakah maksud warna biru dalam bendera Malaysia? A. Raja, B. Bahasa Melayu, C. Perpaduan kaum, D. Agama Islam, agama rasmi negara. Jawapan iaitu C. Perpaduan kaum. Kita teruskan ke soalan ke-7. Berapakah prinsip rukun negara Malaysia? A. 3, B. 4, C. 6, D. 5. Ya, pandai. Iaitu D. 5. Kita teruskan ke soalan ke-8. Kesetiaan kepada raja dan negara adalah rukun negara Malaysia yang ke-berapa? 闹是有点黑的，好像老师一样。Jawapan iaitu A. Kedua. Kita teruskan ke soalan 9. Siapakah bapa kemerdekaan negara kita? A. Tun Hussein On, B. Tunku Abdul Rahman, C. Tun Dr. Mahathir, D. Tun Abdullah Razak. Ya, tanya jawapan iaitu B. Tunku Abdul Rahman. Kita teruskan ke soalan 10. Bilakah negara kita merdeka? A. 31 Ogos 1957, B. 31 Ogos 1963, C. 31 Oktober 1957, D. 31 Ogos 1975. Ya, yaitu A. 31 Ogos 1957. Kita teruskan ke soalan 11. Di manakah pengisytiharan kemerdekaan diadakan? A. Stadium Sultan Abdul Samad, B. Stadium Merdeka, C. Stadium Bukit Jalil, D. Stadium Negara. Ya, baik, yaitu B. Stadium Merdeka. Kita teruskan ke soalan ke-12. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang dilantik sebanyak 2 kali? A. Tun Abdul Razak, B. Tun Hussein On, C. Tun Dr. Mahathir Mohamad, D. Dato' Seri Najib Tun Razak. Ya, tanya, yaitu C. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita teruskan ke soalan 13. Apakah tema Hari Kebangsaan 2021? A. Malaysia Prihatin, B. Prihatin Malaysia, C. Satu Malaysia, D. Malaysia Jaya. Banyak yang menjawab B, tetapi jawapan itu ialah A. Malaysia Prihatin. Kita teruskan ke soalan yang terakhir. Tun Hussein On merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ke-berapa? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Ya, baik. Jawapan iaitu C. Ketiga. Okey, adik-adik. Kita telah tamat kuis ini. Nampaknya adik-adik mengambil pemberat tentang isu kenegaraan kita. Ya, ini sangat baik. Sekarang, saya akan mempersilakan Jane dari kelas SM2I, Sekolah Menengah Pei Fong, untuk mendendangkan sebuah lagu Sejahtera Malaysia. Adik-adik boleh mendengar lagu tersebut sambil mengisi tempat kosong lirik di ruang komen. Hai adik-adik, saya Jane. Saya akan mendendangkan lagu Sejahtera Malaysia. Adik-adik boleh mengisi lirik lagu di ruang komen. Puji dan syukur
bersyukur pada Ilahi anugerahnya tiada terhingga kedamaian kemakmuran Malaysia ku bahagia. Dengan tekad untuk berjaya berbakti pada nusa dan bangsa. Kami junjung cita-cita luhur perpaduan seluruh negeri. Saya sekata sehati sejiwa menghadapi cabaran. Kami setia berkorban untuk negara. Bersemara Malaysia tercinta, kibarkan panji kebesarannya. Kami rela menjaga namamu, sejahtera Malaysia. Ya, menarik sungguh persembahan daripada Jane. Hebat juga adik-adik kerana dapat mengikuti lirik Sejahtera Malaysia. Semoga adik-adik terhibur dengan persembahan kami. Moga-moga kita boleh berjumpa pada tahun hadapan. Terima kasih. Ya, terima kasih Jane, ya, Ivan dan San Qian, ya. Jadi setakat ini sajalah ya bagi kelas dalam talian bagi mata pelajaran bahasa Melayu. Berharap ya kita dapat berjumpa ya pada tahun 2022 di Sekolah Menengah Pihong.